cerita Banglo Sanusi. Cerita Banglo Sanusi. Habis dah cerita lagi siang dengan Nur Musa tadi. Kita cerita Banglo Sanusi sebelum last kali kita pergi pada Felda. Baru-baru ni ada satu tular di orang kata sosial media lah, yang Sanusi Madno ni, Menteri Besar Kedah ni, Sanusi ni, dia ada rumah banglo bernilai 7.8 juta dikatakan. Tular dikatakan bahawa ada satu rumah bernilai 7.8 juta. Banglo mewah di Sik bukan milik Sanusi. Dia ada satu posting, besar sungguh banglo ini, katanya di Sik Kedah, harga pula 7.8 juta. Kita tengok tangkap layar ni tuan-tuan, screenshot ni. Ni tanah dia, ada tu banglo kat sini. Kan, ni banglo dia 7.8 juta. Tetapi Sanusi menafikan itu adalah banglo beliau. Okey, dia menafikan itu banglo beliau. Dia kata itu banglo abang dia. Dia kata bukan banglo saya. Abang Budin bertarung dengan you kumpul duit, sebab abang dia tu kerja offshore. Bertarung dengan you. Ingat abang dia apa? Kerja tangkap ikan you ke? Menteri Besar Kedah Sanusi mendakwa pefitnah sedang bekerja keras menjelang pilihan raya. Menulis satu kenyataan disiarkan di portal Harakah Daily, Menteri Besar itu berkata banglo berkenaan adalah milik abangnya yang bekerja sebagai penjelam dasar laut. Oh, betul lah, dia berlawan dengan you. Mengapa jadikan dia mangsa seolah-olah rumah itu dibina dengan duit haram, sedangkan dia telah lama bekerja keras mencari rezeki atas titik peluang sendiri? Apa salah dia kepada kalian sehingga tidak berkira-kira langsung menyebar fitnah, sedangkan kalian tidak kenal pun siapa pemilik rumah itu? Oh, sedih sekali beliau berkata. Saya tak nak cerita banyak-banyak, tak boleh baca sendiri. Tuan-tuan, dia kena fitnah, nangis-nangis dia sebar fitnah, tak ada masalah pula. Kan, dia sebar fitnah, tak ada masalah. Jangan dia kena fitnah. Tak, tuan-tuan, itu mungkin rumah abang dia, kita tak nafikan. Mungkin rumah abang dia. Mungkin dia selam lah, dia menjelam kerja offshore. Mungkin mampu boleh beli rumah 7.8 juta. Tak apalah, itu rezeki abang dia. Biarkan. Yang diperjuangkan oleh beberapa baca kenaikan kos sara hidup tidak dapat ditangani tanpa dasar gaji progresif. Kerajaan tidak mungkin menangani kenaikan kos hidup tanpa terlebih dahulu memperkenalkan dasar gaji progresif, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Bahagian lain mengenai kos sara hidup ialah sepanjang masa kita selalu bercakap tentang apa yang boleh kita lakukan tentang harga, tetapi ada perkara yang lebih penting, iaitu upah, tegasnya. Rafizi bercakap pada forum Hard Talk Economy on the Track of Side Track pada persidangan undang-undang antarabangsa diadakan Kuala Lumpur hari ini. Kita membentangkan kepada kerajaan kertas dasar atau model gaji progresif pada awal Ogos, dan ia adalah perkara paling tidak popular yang saya lakukan dalam tugas saya sebagai menteri, katanya secara berseluruh. Selepas forum itu, Rafizi memberitahu pemberita bahawa kerajaan sekarang adalah yang pertama menyatakan komitmen untuk melaksanakan dasar gaji progresif. Kita memerlukan kerangka kerja yang bertanggungjawab dan sumber kerajaan serta kerjasama dan penerimaan daripada majikan mengenai perkara ini. Ini adalah bagaimana kita boleh menyelesaikan isu kos sara hidup dengan lebih baik. Pada bulan Ogos kita akan membincangkan dasar itu dan kemudian kita akan melihat mekanismenya. Kita perlu berbincang dengan majikan dan kesatuan kerja, katanya. Kesan jangka panjang, Rafizi berkata adalah penting bagi rakyat memahami kesan jangka panjang subsidi yang akan diberikan dan keupayaan kerajaan untuk mengekalkan subsidi tersebut bagi mengurangkan lonjakan kos sara hidup. Mereka tidak sedar jika terlalu banyak unsur subsidi, ia mempunyai dua kesan. Pertama, kita alihkan wang daripada kerajaan semata-mata untuk mengawal harga barang. Tetapi ini sudah ke tahap yang kita tak mampu lagi. Apa yang kita ada adalah dasar yang terlalu mengawal. Kita perlu beralih daripada fasa subsidi ini, katanya. Rafizi berkata kertas dasar mengenai dasar progresif akan dibentangkan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada Ogos. Kita dilaporkan berkata dasar yang dibangunkan oleh Kementerian dan Menteri Sumber Manusia itu bertujuan memastikan pertumbuhan gaji rakyat yang lebih inklusif dan didorong ke arah penjanaan pendapatan yang lebih baik. Rafizi juga berkata tumpuan kepada pertumbuhan gaji rakyat akan menjadi tema utama dalam perancangan ekonomi negara di bawah rancangan Malaysia akan datang serta mampu menangani kos sara hidup. Baik. Ini yang saya cerita live yang lepas, tuan-tuan, berkenaan bagaimana kita nak menyelesaikan isu kos sara hidup, saya kata. Dan saya sebut benda ni, saya kata untuk kita nak menyelesaikan isu kos sara hidup ni, ada dua perkara kita perlu lakukan. Yang perkara pertama ialah kita kena sama ada kurangkan kos atau tingkatkan pendapatan, atau kedua-duanya sekali. So macam mana kita nak kurangkan kos? Kita tak boleh kurangkan kos kehidupan rakyat dah, tuan-tuan. So berkereta, ada handphone, kita kata makan, minum, sewa rumah atau bayar duit rumah, itu dah jadi keperluan. Bayar duit rumah atau bayar sewa rumah
Berkereta, bukan naik motosikal, berkereta, berkenderaan itu dah jadi keperluan. Ada mobile phone pun dah jadi satu keperluan. Kita tak boleh kata itu dah kemahuan, itu dah keperluan sebenarnya. Jadi daripada situ kita nampak, daripada segi kos sara hidup, daripada segi pendapatan, dia sudah maksudnya kos dia tu sudah ada satu tahap yang dia tak boleh, dia sudah berada dekat lantai dah berada dekat floor. Untuk nak reduce dia tak boleh. So kalau kita nak bercakap tentang kos lagi, macam mana cara kita nak mengurangkan kos? Kerajaan pun dah tak boleh subsidize lagi. Kerajaan berada dalam dah berada dekat ceiling dah. Yang rakyat dah berada dekat lantai untuk mengurangkan kos. Kerajaan nak subsidi dah berada dekat ceiling untuk nak kawal harga barang. So satu kaedah, kita kena tingkatkan pendapatan. Dan saya kata for so many years, pendapatan rakyat sendiri, gaji permulaan itu tidak bertambah. Saya ingat tahun 2000, dahulu 2000, tahun 2005, 2006, starting salary untuk diploma, saya rasa dalam pada waktu itu lebih kurang 14, 15 diploma kalau tak silap saya, mungkin kurang sikit. Degree 18, 16, 18 pada waktu itu. Ini tahun 2005, lebih kurang 20 tahun yang lepas, hampir 20 tahun yang lepas. Sekarang ni saya tengok gaji pun lebih kurang macam tu, dia tak jauh beza, tuan-tuan. Gaji dia pun lebih kurang 1,600, 1,800. Dia masih lagi berada pada tahap demikian. Dan kita bukan bercakap soal gaji swasta saja, kita bercakap tentang kerajaan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim hari itu sudah pun bercakap mengenai untuk revise balik gaji penjawat awam yang setelah ada yang sekian lama. Paling awal, paling terkini pun yang direvise ada pada tahun 2015. 2015 lebih kurang hampir 10 tahun dahulu gaji kerajaan direvise. Yang ada pegawai kerajaan jumpa saya, kita borak bincang sebenarnya, dia kata ada gaji dia orang GLC, bukan kerajaan, GLC ataupun mungkin agensi kot, 20 tahun tak pernah revise, tuan-tuan, dari segi tangga gaji. Now daripada sini kita nampak komitmen kerajaan PMX ni nak revise gaji tersebut. Baik, itu untuk pegawai kerajaan. Untuk swasta bagaimana? So untuk swasta, Rafizi sudah nak membentangkan tentang gaji yang lebih progresif. Rather than kita bercakap tentang gaji minima. Gaji minima ni sebenarnya ada pro dan ada con, tapi dia lebih banyak con daripada pro. Bagi saya dah sebut dalam hari tu, sebenarnya gaji minima lebih banyak con daripada pro. Dan negara-negara seperti UK, seperti US sekarang ni dah mula menyesal kena nak bagi gaji minima ni, dan mereka nak bergerak ke arah gaji yang lebih progresif, kaedah gaji, pembagian gaji dengan cara yang lebih lain. Poinnya tuan-tuan tak perlu risau bagaimana mekanisme tersebut. Yang tuan-tuan perlu nampak adalah bagaimana komitmen kerajaan sekarang ini nak memikirkan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan lepas ini akan dapat lebih banyak pendapatan. Itu yang kerajaan sekarang ini kena fikir. Baik, dia macam ni tuan-tuan. Kita ada yang kata kepada saya, Sodi, kita kena paksa majikan naikkan gaji pekerja. Nah, kalau kita paksa majikan naikkan gaji pekerja, beberapa perkara boleh berlaku. Sama ada dia akan gulung tikar, majikan akan gulung tikar. Majikan yang besar akan lari ke negara lain yang lebih murah cost labor dia. Majikan akan kurangkan pekerja dan diganti pada automation. Kita tengok kat kedai mamak kan, daripada pekerja dia sekarang guna robot umpamanya kan. So benda-benda tersebut akan berlaku kalau sekiranya majikan tidak nampak bahawa kenaikan gaji atau kos gaji itu akan menaikkan pendapatan dia. Sebab itu bila kerajaan sekarang bercakap tentang gaji progresif, kerajaan juga hendak memikirkan bagaimana supaya supaya majikan tersebut bila naik kos gaji, pendapatan dia juga naik. Dan salah satu kaedah untuk menaikkan pendapatan dia adalah kurangkan rasuah. Dan salah satu kaedah yang lain, yang ni saya sebut hari tu, Rafizi sebut tentang rent seeking, tuan-tuan. Rent seeking ataupun Alibaba. Kerajaan tengah mewujudkan satu skim, satu kaedah atau satu undang-undang untuk dasar anti. Okey, baik, kita baca.